Dan waktu malam ni Allah tanya, wahai hamba aku, siapa nak minta ampun, aku ampunkan dia. Allah tanya, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan. Orang yang beriman setiap hari di hidup, dia semakin mengharapkan keampunan daripada Allah. Kita harap dia ampunkan. Bagi orang-orang dekat dengan Allah, keampunan Allah ni berharga. Kata Sayyidina Umar Khattab, telah datang bulan yang akan membersihkan kami daripada dosa. Orang yang kubur beliau sebelah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah membangunkan Islam begitu sekali, berjuang sehingga zaman beliau negara demi negara dalam dunia datang pada Islam. Tapi orang macam ni, dia kata telah datang bulan yang ingin membersihkan kami daripada dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah janji, siapa nak minta ampun, aku ampunkan. Sahih Bukhari, siapa nak bertaubat, aku terima taubat dia. Sesiapa ada hajat, aku tunaikan hajat dia di dunia dan di akhirat. Siapa ada hajat, aku tunaikan hajat dia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah nak tunaikan semua hajat tuan-puan. Siapa tuan-puan nak hajat ditunaikan? Apa tuan-puan nak? Ada keinginan tak? Ada tak teringin apa-apa? Nak rumah ke, kereta apa ke, nak kahwin ke, nak anak ke, nak apa? Nak dapat posting kerja dekat dengan suami, nak isteri, nak apa lagi? Nak bawa mak ayah pergi haji, pergi umrah, nak Islamkan ramai-ramai orang, nak buat dakwah seluruh dunia, nak melancong pergi sebarkan Islam. Jadi apa keinginan kita? Apa keinginan kita? Tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Allah janji nak beri, tapi Allah kata bangun waktu hujung malam, dekat-dekat subuh, waktu sahur tu, sembahyang tahajud 2 rakaat, berdoa. Jadi mulakan dengan begitu, orang ni dijamin dijaga oleh Allah. Dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita tak kejar? Menguap-nguap kita pagi-pagi. Boleh hilang mengantuk. Kalau nak bagi duit pagi-pagi 2 juta kan, hilang mengantuk. Nak bagi rumah pagi-pagi percuma, hilang mengantuk. Tuan-tuan dan perempuan ya Allah SWT sayangi, Allah nak beri. Kenapa kita tak ambil peluang yang Allah beri? Adakah sesiapa yang boleh memberi selain daripada Allah sebenarnya? Kalau Allah nak beri, tak ada siapa boleh tahan. Siapa pun tak boleh tahan. Tapi kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Satu kuasa pun tak boleh beri. Apa saya dan tuan-puan nak, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Ya, orang dulu hidup mereka, pergantungan mereka kepada Allah ni sangat kuat. Mereka sangat rajin berusaha, mereka sangat kuat berjuang, mereka kurang tidur, kurang makan, mereka banyak berusaha, sangat rajin orang dulu-dulu. Tapi pergantungan mereka kepada Allah juga sangat bulat. Kita hari ni kerja pun malas juga kan, bukan kita lah, saya lah kan, kerja pun malas juga. Doa pun kurang. Untuk hidup kita berkat, rezeki kita jadi baik, kita mesti mula dengan pagi kan? Pagi 2 rakaat tahajud kurang-kurang, kalau boleh lebih-lebih lagi. Kemudian 2 rakaat tahajud. Lepas tu sembahyang subuh. Berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah. Kalau kita tak jaga solat subuh, Nabi SAW satu hadis beritahu, siapa solat subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Siapa sakitkan dia, dia sakitkan aku. Untuk tu tuan-puan share kan, ceramah ni dengan suami, dengan isteri, dengan mak ayah, dengan adik-adik, supaya mulai ni kita mula jaga sembahyang subuh berjemaah bulan Ramadan ni sampai kita mati. Kalau tak hari ni kita mula, bila lagi? Sebab kita pun tak tahu berapa baki masa yang tinggal dalam hidup ni. Kalau orang lumba lari, makin nak ujung tu makin laju berlari. Jadi kita dah semakin hari ni, kita tinggal baki je hidup ni. Baki dah. Kalau umur 30 ni kira 63 meninggal. Nak 30, kalau 63 meninggal, kot-kot lebih awal. Jadi kalau 63 meninggal, dah lebih separuh. Jadi kalau orang dah lumba lari, dah lebih separuh, nak dekat hujung ni, ini pula, jadi dia semakin laju, makin pecut, makin cepat. Ramai juga orang sekarang meninggal awal. Ramai juga. Untuk tu mulakan dengan sembahyang subuh berjemaah. Tu kena nak serah anak, menantu kan, nak cari, kena sembahyang subuh berjemaah. Nak cari suami, sembahyang subuh berjemaah. Nak cari isteri pun solat awal waktu. Kalau tak, bimbing dia solat awal waktu. Tapi kalau kita dah ada suami yang memang tak berapa nak sembahyang sangat, atau isteri tak berapa nak sembahyang, kita sayang dia, doakan dia, kesian kat dia. Ya Allah beri hidayah pada dia. Dan kita pun dah kahwin lama-lama kan, bukan bawa ini kenal. Jadi jangan rasa menyesal, tapi rasa istighfar. Dan menyesal ni salah. Menyesal, penuh penyesalan cuma atas dosa sendiri, bukan menyesal dengan kurnia Allah dalam hidup kita. Ramai orang menyesal dengan apa yang datang dalam hidup dia. Bukan menyesal dengan apa yang datang, tapi menyesal dengan dosa kita. Disebabkan dosa-dosa kita sendiri, kita memilih orang yang salah. Allah tentukan, tapi dosa kita juga menyumbang kepada apa yang telah berlaku. Untuk itu kita istighfar, minta ampun. Bila kita istighfar minta ampun, Allah beri 2 perkara. Satu, Allah akan betulkan apa yang telah tersilap.
Kedua, Allah maafkan dosa-dosa kita. Jadi Allah akan betulkan apa yang silap, Allah maafkan dosa kita. Kedua, Allah akan sempurnakan apa yang tidak sempurna. Dengan istighfar, Allah sempurnakan kerja-kerja kita, Allah sempurnakan hidup keluarga kita. Dengan istighfar, Allah sempurnakan rezeki kita. Dengan istighfar, Allah maafkan kita. Nafsu muda-muda kan, orang muda-muda dulu contoh, tengok lelaki handsome je gila, nampak berduit sikit, kaya sikit, ada kuasa sikit, ada harta, suara terkenal pula, glamour. Jadi orang pun semua kejar, tapi orang tak tahu siapa-siapa lah dalam dunia bukan sesiapa ni. Orang jadi sungguh-sungguh, tapi sepatutnya kita lebih bersungguh-sungguh nak cari orang jaga solat subuh. Sebab dunia ni kalau susah-susah pun sekejap je. Sebab tu dalam Quran beritahu, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan ahli kamu. Maksudnya orang bawahan kamu. Kalau kamu ketua, kamu kena pastikan semua orang bawahan kamu jaga solat. Kena dakwah mereka semua jaga solat. Kamu jadi contoh untuk orang bawahan kamu jaga solat. Mesti jaga solat. Kalau kita tak jaga solat, Allah tak jaga kita. Allah tak jaga kita. Dia datang, hidup kita dalam lancar, tapi tak tenang, tak bahagia. Sebab tu orang buat salah, buat dosa. Ada duit, ada harta, ada kereta, tapi buat benda bukan-bukan. Cemarkan duit dengan rezeki kerja, semua dah elok lah. Ambil duit haram, bukan boleh makan pun duit tu. Makan duit haram, boleh buat benda bukan-bukan. Tak sebut lah apa-apa, semua bukan-bukan. Salah duit je dia salah guna, mula pergi ke tempat yang lain. Untuk itu, tuan-tuan dan puan sekalian, yang pertama sekali, mulakan dengan solat tahajud dan sembahyang subuh berjemaah. Paling kurang 2 rakaat sembahyang subuh berjemaah. Kalau tak terbangun tahajud dah niat, dapat pahala juga. Subuh berjemaah, subuh mesti berjemaah. Sayyidina Umar Khattab dekat kepala surat. Ni orang yang paling berjaya. Ini ketua negara dan sahabat Nabi yang sangat berjaya, menguruskan kerajaan Islam sehingga negara demi negara dalam dunia datang pada Islam. Negara demi negara, bukan 2-3 orang masuk Islam. Negara demi negara dalam dunia teringin menjadi sebahagian daripada keluarga kita, kerana mereka melihat orang Islam ni sangat bahagia. Sayyidina Umar Al-Khattab tulis kat kepala surat, aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain, kerana aku meyakini orang jaga solat, dia akan jaga perintah Allah yang lain. Orang cuaikan solat, dia akan cuaikan perintah Allah yang lain. Dia setiap kali mesyuarat gubernur-gubernur, antara perkara yang ditanya ialah keadaan solat. Kalau mana-mana menteri dia lambat solat, dia suruh tunggu. Kadang-kadang dia rotan dulu, belasah dulu sikit kan. Dia tanya kenapa, dan menteri tu